Yang cukup best untuk kita kongsikan pagi ini berkenaan dengan Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelma pada hujung bulan Julai nanti insya-Allah. Dan pagi ini kembara korban 1001 asnaf, dan kita nak bersama dengan Duta Besar Yayasan Budi Ihsan Malaysia, tak lain tak bukan yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya? Sihat alhamdulillah, makin kembang lah. Ya. Nampaklah setiap kali buka channel TV tu nampaklah wajah Ustaz sendiri alhamdulillah. Dan Ustaz ini nak bertanya tentang kelebihan korban menurut Islam dan juga hukumnya sendiri. Silakan Ustaz. Terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Terima kasih banyak semua rakan-rakan kru penerbitan. Assalamualaikum. Saya Ustaz Ilyas Ismail, mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita nak berkongsi tentang suatu ibadah, yang mana ibadah ini merupakan ibadah rangkuman kepada 3 perkara penting, Farah, iaitu antara lainnya dalam ibadah yang kita akan kongsikan ini, padanya ada 3. Pertama sekali iaitu mendapat keredaan, mendapat pahala di sisi Allah. Yang keduanya diampun dosa. Yang ketiganya membantu sesama manusia. Dapat pahala, diampun dosa dan juga dapat membantu sesama manusia. 3 rangkuman ibadah ni termasuk dalam ibadah korban. Sebab itu kita dalam hidup ni kita nak supaya Allah ampun kita, Allah berikan pahala pada kita dan Allah Taala berikan ganjaran yang berpanjangan buat kita. Jadi salah satunya cara mudahnya ialah dengan kita melaksanakan ibadah korban. Dan ibadah korban ni menarik kita dalam agama ini, Farah, iaitu dalam Quran sendiri Allah Taala ada menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, iaitu bersolatlah dan laksanakan ibadat korban. Sembelihlah haiwan korban. Mana disebutkan oleh para alim ulama iaitu laksanakan solat dengan penuh keikhlasan dan laksanakanlah ibadah korban bukan niat kerana lain. Orang ibadah korban ni dia boleh bercabang niat dia tu. Kerana nak menunjuk ke orang, nak ambil selfie dengan kepala lembu lah, apa nak tunjuk ke orang. Tidak, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kami di Yayasan Budi Ihsan Malaysia nak menawarkan satu peluang kepada anda semua, iaitu 3 perkara tadi ni dapat diraih, dapat pahala, diampun dosa dan tolong sesama manusia menerusi ibadah korban. Dan lagi menariknya lagi, ibadah korban yang dapat dilaksanakan kali ini di 2 buah negara. Masya-Allah, di mana tu Ustaz? Dalam masa yang sama, iaitu di Afrika dan juga di Malaysia. Maknanya mungkin ada seorang kata, Ustaz kenapa tolong orang Afrika? Kita orang Malaysia punya ramai dalam kesusahan. Ya, kita tak nafi. Tapi dalam masa yang sama, atas dasar akidah Islam, mereka juga saudara-saudara kita, kalimah tauhid sama dengan kita nak tolong mereka. Subhanallah, di Afrika, Farah, hidupnya sangat susah. Kotak-kotak dia rebus makan. Rumput bukan kata goreng, dia makan macam tu punya susah. Kita tengok kadang, saya ingat mungkin dalam siaran-siaran TV kita tengok betapa susahnya kehidupan mereka nak dapat mata air, punca air pun berjalan berkilometer punya jauh. Jangankan kata nak makan daging, air pun susah nak jumpa, bekalan air bersih susah nak jumpa. Ya Allah, kita ni air tu kadang terbuang-buangnya, kadang punyalah kita kadang kurang menghargai. Sebab itu kami di Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni kita nak merayu pada semua para penonton di luar sana, jom bersama-sama dengan kami 2 dalam 1. Orang Malaysia, asnaf di Malaysia, orang susah di Malaysia pun kita bantu. Juga saudara-saudara kita yang susah di Afrika pun juga kita nak bantu mereka. Sebab itu namanya kalau sebelum ni kita Syawal kita ada juadah 1001 Syawal dan alhamdulillah kita dapat berjaya santuni hampir 2000 asnaf yang target kita 1001, akhirnya sampai hampir 2000 kita dapat bantu. Maknanya sokongan daripada rakyat Malaysia yang terlalu bertali arus, tak putus-putus nak bagi bantuan. Jadi kita nak teruskan momentum semangat Syawal itu ke ibadah korban kita kali ini, iaitu dengan kita melaksanakan ibadah korban untuk Malaysia dan juga di Afrika. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan Ustaz nak sentuh sikit berkenaan dengan keadaan kita sekarang kan. Ialah kita dihantui dengan pandemik COVID-19 ini. Bagaimana agaknya situasi untuk mengerjakan ibadah korban di luar negara ini dari segi SOP-nya? Kita boleh travel ke luar negeri ke, luar negara ke dan sebagainya?
Ya baik, terima kasih Farah. Alhamdulillah kita rakan-rakan kita, rakan sinergi kita di Afrika kurang lebih ada hampir 3,000 orang yang mana bantu untuk menguruskan dari sudut pelaksanaannya, sistematiknya itu kita sangat kagumlah. Saya sendiri tengok pengurusannya itu sangat kita panggil terancang dia punya gerak kerjanya, dan kita pun ada hubungan baik dengan mufti di sana, dengan pihak di sana ada hubungan yang sangat baik. Maknanya apa jua masalah kalau apa jua perkara-perkara berbangkit, kita akan segera tangani. Jadi insya-Allah anda jangan risau, jangan bimbang, segala SOP dipatuhi, segala apa prasyarat yang perlu dipatuhi itu kita sentiasa ambil kira dan ambil berat benda itulah. Dan kita rasa seronok kerana kalau anda yang mengambil bahagian bagi ibadah korban ini, sama ada satu bahagian daripada seekor lembu ataupun seekor lembu terus anda boleh ambil, maknanya di sini anda akan dapat banyak kelebihan. Selain daripada ibadah korban itu, pahala, hapus dosa, tolong orang, dan insya-Allah hasil korban ataupun daging itu kebiasaan sekitar dalam 80 ke 100 kilogram lah yang akan diperolehi daripada korban itu nanti. Dan insya-Allah kita sangatlah mengharapkan bila anda laksanakan ibadah korban ni, sebenarnya Allah Taala bukanlah nakkan sangat daging ke darah ke. Kata Allah Taala kan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa Allah Taala kata, bukanlah yang Allah Taala nakkan itu daging haiwan korban, darah haiwan korban tersebut, akan tetapi yang Allah nak ialah ketakwaan daripada hati-hati kita ketika buat tu. Malah setiap titisan darah haiwan korban tu juga diampun dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Kita dosa banyak. Jadi buat tu juga, selain daripada kita bantu orang, niatkan untuk pahala sedekah itu, orang panggil apa, pahala kita bantu orang ni untuk arwah orang tua kita. InsyaAllah. Niatkan supaya kita ni doa-doa anak yang soleh ni, waladun solehun yad'ulah, doa-doa daripada anak yang soleh, doakan untuk orang tuanya, ya Allah berkat daripada usaha infak aku sumbangan tolong orang ni, sama ada di Afrika ataupun di Malaysia ni, ya Allah kau ringankanlah apa ni kesusahan, bebanan kehidupan, cabaran kami selama ni, ya Allah. Amin. Itu. Yes, terima kasih Ustaz. Dan kata-kata akhir pada Ustaz sendiri ni, ada juga yang tanya ni, sempat ke Ustaz yang nak yang nak join tim korban YBIM ni di Afrika, dan juga cara nak menyertainya dan juga keistimewaannya melaksanakan ibadah korban bersama dengan tim Ustaz. Silakan. Baik, pertama sekali kami ini adalah NGO di bawah ataupun yang mendaftar dengan SSM, dan setiap sumbangan anda tu akan mendapat pelepasan cukai 2. Dan yang ketiganya, setiap sumbangan anda tu, anda jangan risau. Kalau kata saya ni duit tak apa cukup lagi, jangan risau. Anda booking dulu nama. Booking dulu nama anda dengan pihak kami, yang mana senang saja anda boleh pergi ke website YBIM, iaitu Yayasan Budi Ihsan Malaysia.org.my/korban, dan ataupun seperti yang tertera di kaca TV, anda juga boleh hubungi nombor tersebut. Anda booking cepat-cepat. Sebab apa? Sebab peluang sangat terhad. Sebab tadi kawan kita tanya tu, sempat lagi ke? Memang jawapannya memang sangat terhad. Jadi walaupun duit tak berapa nak cukup lagi, anda cepat-cepat hubungi, booking dulu nama anda. Insya-Allah pihak kami, rakan-rakan kami Yayasan Budi akan bantu anda bagaimana ibadah ni dapat dilaksanakan, dosa kita dihapuskan, sesama manusia dapat dieratkan. Terbaik Ustaz. Terima kasih Duta Besar Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Ingat 3 perkara yang telah pun diingatkan oleh Ustaz tadi. Kita mendapat keredaan Allah, dapat diampunkan segala dosa-dosa kita, dan dapat membantu sesama manusia yang lain. Ingat tu, tujuan kita mengadakan ibadah ataupun mengerjakan ibadah korban haji ini, dan insya-Allah semoga dipermudahkan tim Ustaz. Amin. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dipermudahkan semuanya, selamat, sihat walafiat. Selamat pergi dan selamat balik, insyaAllah didoakan. Dan terima kasih, insyaAllah selepas ni banyak lagi perkara yang topik-topik menarik akan kami kongsikan bersama dengan anda. Stay tune, tunggu. Thank you.